أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji-pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sekali lagi bersama untuk kita sama-sama mengikuti tajuk yang baru. Diharapkan agar anak-anak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah kita akan mengikuti pelajaran hari ini. Dan insyaAllah jika tidak ada aral melintang, kita akan bersemuka pada 8 hari bulan Mac nanti. Doa-doakanlah. Jadi untuk hari ini kita akan baca buku teks muka surat 138 hingga 143. Muka surat 138 hingga 143. Bahagian sirah. Bahagian sirah. Tajuknya ialah janji setia penduduk Yathrib. Janji setia penduduk Yathrib. Unit 1. Okey, perhatikan dan fikirkan. Mengapakah janji penting dalam kehidupan manusia? Jadi kita ni banyak berjanji. Dengan ibu bapa kita berjanji, dengan diri kita berjanji. Setiap kali masuk tahun baru kita berjanji, beriktikad, berazam. Dan begitu juga kita dengan Allah Ta'ala pun kita banyak berjanji. Dalam setiap kali kita semaya, kita berjanji, kita berikrar di hadapan Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua tu adalah janji kita dah. Itu semua tu adalah janji kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi dalam kehidupan manusia pun, banyak manusia ni dia berjanji. Apa manusia berjanji? Cuba fikir. Di sini perhatikan dan fikirkan. Apa manusia berjanji? Pertama sekalinya apa dia? Supaya kita ni ambil berat. Apabila kita berjanji, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk menunaikan janji. Apabila kita berjanji dengan orang, kita mesti tunai. Orang ambil berat, mesti ambil berat. Setelah kita berjanji. Mesti ambil berat, mesti berusaha untuk menunaikan janji kita. Itu di antara kepentingan dia. Dan ada lagi lah kepentingan, awak boleh cuba fikirkan sendiri. Boleh fikirkan. Dalam kehidupan kita ni, kita kena banyak berfikir. Kena banyak berfikir, tengok suatu benda fikir. Bahkan Allah Ta'ala sendiri pun suruh kita ni banyak berfikir. Kita tengok kejadian alam ini, berfikir bagaimana hebatnya Allah Ta'ala menjadikan alam semesta ini. La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu berfikir. La'allakum ta'kilun. Mudah-mudahan kamu berfikir. Seterusnya, latar belakang masyarakat Yathrib. Yathrib. Nama tempat ialah Yathrib. Okey, Yathrib ni nama asal bagi Madinah. Latar belakang masyarakat Yathrib. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Apabila kita sebut Yathrib, Yathrib tu adalah nama lama bagi Madinah. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah tukar nama Yathrib menjadi Madinah. Kenapa Rasulullah tukar? Saja-saja nak tukar ke? Tak. Ada sebab-sebabnya. Sebab Rasulullah tidak suka perkataan Yathrib tu. Sebab Yathrib dia ada makna dia lebih kurang, maksudnya celaan. Celaan. Tu Yathrib.
Kalau awak jumpa dalam Quran, awak baca Quran dalam surah Yusuf, kalau tak silap ustaz, ada perkataan tasrib. Tasrib. Tasrib ni maksudnya celaan. Jadi, cara kita sebut tu seakan-akan Yasrib. Lebih kurang makna dia. Maka Rasulullah tidak suka perkataan itu. Sebab maksud dia tak berapa comel lah. Maka Rasulullah ubah. Rasulullah ubah Yasrib kepada Madinah. Nampak ni. Bumi Yasrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Tempatnya subur Yasrib ni. Pekerjaan utama penduduknya ialah bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Jadi pada masa tu, mereka ni kebanyakannya menyembah berhala. Itu penduduk Yasrib. Pekerjaan utama bertani dan berdagang. Okey, seterusnya, mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Jadi yang berada di Yasrib ni, kabilah Aus, kemudian Khazraj, kemudian ada Yahudi. Yang mana Yahudi ni dia ada tiga golongan Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Itulah penduduk Madinah ataupun penduduk Yasrib pada masa tu. Sebelum Rasulullah berhijrah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Yang mana mereka iaitu Aus dan Khazraj ni. Mereka sering berperang. Kok jadi batu api siapa dia? Kaum Yahudi lah. Tengok tu peranan yang dimainkan oleh kaum Yahudi. Dia ni jadi batu api. Sehinggalah Aus dan Khazraj ni berperang. Ada riwayat kata sampai 100 tahun. 100 tahun duk perang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Jadi kaum Yahudi ni ataupun kita sebut sebagai ahli kitab ni, mereka sering mendakwa bahawa Nabi yang terakhir akan lahir dari kalangan mereka. Jadi dakwaan mereka ni penduduk Yasrib dengarlah. Orang Aus dan Khazraj pun dengar dakwaan kaum Yahudi tersebut. Disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Jadi penduduk Yasrib pun apabila dia tahu bahawa Nabi terakhir ni akan bangkit, maka dia pun ternanti-nantilah. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yasrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Pada tahun 11 kenabian, seramai 6 orang lelaki daripada Yasrib telah pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi kita perlu ingat bahawa ibadat haji ni pada zaman jahiliyah pun ada. Sebab ibadat haji ni zaman Nabi Ibrahim lagi. Ibadat haji ni zaman Nabi Ibrahim lagi ada. Jadi semasa zaman jahiliyah, ibadat haji ni masih diteruskan. Maka semasa berlaku ibadat haji itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang untuk berdakwah. Berdakwah kepada orang-orang yang hadir untuk menunaikan haji. Jadi 6 orang lelaki, 6 orang lelaki dari Yasrib ini telah menunaikan haji dan berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah, akhir sekali mereka ni memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yasrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji berikutnya. Apabila mereka memeluk Islam, mereka berjanji akan bawa ajaran Islam ni ke Madinah. Dan mereka berjanji untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ataupun pada musim haji yang berikutnya. Tahun depan lah. Okey, seterusnya, bangsa Yahudi mempunyai bilangan Nabi yang paling ramai. Namun mereka selalu mendustakan para Nabi dan membunuh mereka. Ni ada bahagian bawah tu dia sebut. Dia sebut tentang bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ni memanglah yang kita sebut Bani Israel.
Dalam Quran banyak sebut ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel Yahudi ni pada zaman mereka ni banyak nabi-nabi yang lahir yang Allah Taala utuskan kepada Yahudi Bani Israel. Akan tetapi banyak nabi yang mereka dustakan dan bukan sedikit para nabi dan rasul yang mereka bunuh. Itu orang Yahudi. Okey, seterusnya. Okey. Perjanjian Aqabah yang pertama. Ini awak kena tahu ni, perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Jadi pada tahun sebelah tu, ni orang pergi ke? Ni orang telah bertemu dengan Rasulullah. Mereka memeluk Islam dan berjanji nak mari pada musim haji yang seterusnya. Maka pada musim haji yang seterusnya, iaitu pada tahun ke-12 kenabian, maka 5 orang daripada 6 orang Yasrib tadi telah datang kembali jumpa dengan Rasulullah. Kemudian mereka bawa 7 orang yang baru memeluk Islam. Maka Rasulullah amat gembiralah dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Jadi semua orang tadi 5 capur 7 tadi jadi berapa? 12 ni. 5 capur 7 jadi 12. Jadi mereka ni telah membuat janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat ataupun di suatu bukit yang bernama Aqabah. Jadi Aqabah ni sempena nama bukit lah. Sebab itulah disebutkan sebagai perjanjian Aqabah. Aqabah tu nama bukit tempat berlakunya perjanjian ni. Rasulullah bertemu dengan 12 orang Islam tadi secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi. Maka mereka telah melakukan janji setia. Membuat janji setia kepada Rasulullah. Ada 6 perkara. Ada 6 perkara janji setia. Pertama, apa dia? Tidak syirik kepada Allah. Mereka berjanji tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Berjanji tidak akan mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Berjanji tidak akan berzina. Berzina ni lelaki perempuan. Tidur sekali, tidak berkahwin. Nampak tu? Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Mereka berjanji tidak akan membunuh anak perempuan. Sebab orang zaman jahiliah dahulu, ada sebahagian kabilah ni, mereka ni suka bunuh anak perempuan. Sebahagian kabilah. Itu amalan jahiliah yang berlaku kepada sebahagian kabilah Arab. Mereka tidak suka anak perempuan. Siapa pun mereka berasa malu, akhir sekali mereka bunuh. Jadi di sini mereka berjanji kepada Rasulullah tidak akan membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Dan akhir sekali, yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah perjanjian Aqabah pertama. Jadi perjanjian Aqabah yang pertama ni ada 6. Cara awak nak ingatnya tak payah dah. Kok ada tidak depan. Tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak melakukan fitnah. Dan akhir sekali, yang keenam tu setia. Berjanji akan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair
bersama-sama mereka untuk mengajar agama Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Jadi apabila mereka ni nak kembali ke Yathrib, maka Rasulullah atas sekali seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Yathrib bersama-sama mereka supaya Mus'ab bin Umair ni dapat mengajarkan mereka ajaran Islam. Kemudian seterusnya timbul persoalan, mengapakah Nabi Muhammad memilih 6 perkara di dalam perjanjian Aqabah pertama? Kenapa? Jadi pertama dia kata manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Sebab manusia pada masa itu hidup dalam keadaan jahiliyah, menyembah berhala, tak ada pedoman. Tak ada pedoman, tak ada kitab. Nampak tu? Yang kedua, menjamin hak masyarakat selamat. Supaya masyarakat tu selamat. Mereka berjanji tidak akan membunuh, tidak akan berzina. Nampak tu? Yang ketiga, mengukuhkan sistem kekeluargaan, menjaga keselamatan manusia, mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara, dan yang keenamnya, sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran. Itulah di antara sebab-sebab ataupun hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian seterusnya, kukuhkan jati diri. Di bawah buku teks itu dia ada sebut kukuhkan jati diri. Jadi kita ni kena kukuhkan jati diri kita. Biar diri kita ni kuat, ada jati diri, tidak mudah hanyut dengan keadaan masyarakat. Contohnya apa je? Contohnya semaya. Semaya ni kita jangan tinggal. Walau apa keadaan sekalipun, walau susah setara mana pun, jangan kita tinggal. Tu orang panggil jati diri. Duk mana pun kita tak tinggal semaya. Tu siapa peringkat orang panggil jati diri. Tidak kata sibuk sikit. Tak ada semaya. Ada. Sibuk setara mana pun semaya. Sakit setara mana pun semaya. Tidak kata saya penimpal lah, tak boleh semaya. Ada. Kena ada jati diri. Nampak tu? Seterusnya, perjanjian Aqabah kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian kali ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk ni perjanjian Aqabah yang kedua, iaitu pada tahun yang berikutnya, iaitu pada tahun ke-13 kenabian, selama 70 orang. 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 orang wanita. Dalam 70 tu ada 2 orang wanita. Bertemu dengan Rasulullah, kemudian mereka secara sembunyi-sembunyi berjumpa dengan Rasulullah di Bukit Aqabah, maka terjadilah perjanjian Aqabah kedua. Okey, dalam perjanjian Aqabah kedua tu ada janji setia. Ada 5 perkara. Mereka telah membai'ah Rasulullah, mereka telah membuat janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada 5 perkara. Pertama apa dia? Mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Itu ikrar dia. Akan membelanjakan harta kepada jalan Allah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Berikrar akan seru manusia kepada kebaikan, tolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Tabah. Yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga mereka. Berjanji akan melindungi Rasulullah. Akan jaga Rasulullah sebagaimana mereka jaga diri mereka sendiri, ahli keluarga mereka sendiri. Itu bai'ah yang kita sebut sebagai perjanjian Aqabah kedua yang berlaku pada tahun ke-13 kenabian. Seterusnya, perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjanjian Aqabah ni merupakan salah satu sebab, salah satu pintu lah yang membawa kepada Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sebab semasa perjanjian Aqabah ni, orang-orang Madinah ataupun orang-orang Yathrib ni sentiasa jemput Nabi pergi Madinah. Jemput Nabi pergi Madinah. Pergi ke Madinah lah. Jemput Rasulullah supaya pergi ke Madinah. Nampak tak? Jadi perjanjian Aqabah ni merupakan salah satu sebab lah. Sehinggalah berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah tu nama yang Rasulullah berikan kepada Yathrib. Bandar yang bercahaya. Madinah Al-Munawwarah maksudnya bandar yang bercahaya. Comel lah maksud dia. Kemudian di bawah tu dia ada sebut perpaduan mengukuhkan kekuatan umat. Jadi umat Islam ni kalau kita bersatu, kita akan jadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi kita umat Islam ni kena berpadu, bersatu lah. Barulah ada kekuatan. Seterusnya, kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Apakah kepentingan daripada perjanjian Aqabah pertama dan kedua? Pertama sekali dari sudut agama. Apa kebaikan dia? Dari sudut agama. Dari sudut agama dia kata terhindar daripada syirik dan kekufuran. Dapat meninggalkan perbuatan syirik dan kekufuran. Itu kepentingan dari sudut agama. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Apabila penduduk Madinah masuk Islam, maka mereka terhindar daripada syirik, amalan mensyirikkan Allah, menyembah berhala dan seumpamanya. Kemudian mereka ni cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena cinta kepada Nabi. Lebih daripada diri kita sendiri. Kemudian kepentingan yang keduanya dari sudut nyawa. Dari sudut nyawa. Ni lah orang panggil apa ni? Maqasid syar'iyah. Kehendak syarak. Apa dia? Kena jaga nyawa. Nyawa terpelihara dan dihargai. Keselamatan manusia terjamin. Sebab dalam bai'ah tu ada sebut. Berjanji tidak akan membunuh dan seumpamanya. Jaga nyawa. Yang ketiga. Dari sudut akal. Kepentingan dari sudut akal. Terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Kemudian dia kata memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Itu kepentingan dari sudut akal kita. Kemudian seterusnya dia kata harta. Kepentingan dari sudut harta. Menghormati hak milik setiap individu. Hak milik setiap individu kita kena hormat. Kita tak boleh nak curi harta dia. Nak ambil harta dia. Nak khianat harta dia. Tak boleh. Harta terpelihara daripada pencerobohan. Ini kepentingan dari sudut harta. Kemudian yang kelima. Kepentingan dari sudut maruah diri. Maruah manusia dijaga. Maruah manusia dijaga, tidak berlakunya penzinaan dan seumpamanya. Jadi maruah dijaga, nasab keturunan manusia pun dijaga. Itu dari sudut maruah. Maruah manusia dijaga, menghormati setiap hak individu. Nampak tak? Itu kepentingan yang kelima, iaitu maruah. Kemudian seterusnya, iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah iktibar dia? Yang dapat kita ambil daripada penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi. Jadi dakwah Nabi ni berjaya. Yang mana penduduk Yathrib telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata mencari kebenaran. Antara iktibar yang dapat kita ambil ialah mencari kebenaran.
Di bawah tu dia ada sebut penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana penduduk Yathrib ni mereka ternanti-nanti akan kemunculan seorang nabi. Apabila orang Yahudi dak sebut akan muncul nabi yang terakhir, akan muncul nabi yang terakhir, maka mereka ternanti-nantilah kemunculan nabi tersebut. Jadi apabila mereka mengerjakan haji, tiba-tiba berjumpa dengan seorang manusia yang mengaku bahawa dia ni nabi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka melihat sifat-sifat yang ada pada Rasulullah, sifat-sifat yang baik, orang yang jujur, orang yang tidak pernah berbohong, yang disebut sebagai Al-Amin, yang amanah, maka mereka percaya bahawa inilah Nabi yang kita tunggu, Nabi yang disebut oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka ni ternanti-nanti nak cari kebenaran ni. Jadi kita pun begitulah. Disebut di bawah tu. Kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Maka kita pun kena mencari kebenaran. Kita sendiri pun kena cari kebenaran. Belajar, cari ilmu. Supaya kita ni sentiasa berada di landasan kebenaran. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, zaman fitnah. Banyak fitnah, banyak ajaran-ajaran yang menyeleweng, ajaran-ajaran sesat yang cuba menyelewengkan kita manusia. Jadi kita kena ada ilmu. Apabila kita ada ilmu, maka kita boleh beza yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kena belajar, kena ada ilmu. Kemudian yang kedua, iktibar yang dapat kita ambil, pengajaran yang dapat kita ambil yang kedua iaitu ketaatan dan kesetiaan. Iaitu dengar dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Jadi kita kena taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Pertama sekali taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Tu dari sudut kedudukannya Allah nombor satu, Rasulullah nombor dua. Lepas tu nombor tiga tu barulah taat kepada ibu bapa, taat kepada pemimpin, taat kepada guru. Tu yang ketiga dah. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga itulah baru orang lain. Seterusnya, iktibar pengajaran yang ketiga. Jauhi akhlak yang keji. Iaitu tidak mencuri dan berzina. Sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Kita hendaklah menjauhi akhlak yang keji. Sebab itulah Rasulullah mengadakan janji setia sehingga penduduk Yathrib berjanji setia tidak. Perjanjian Aqabah yang pertama tu kan. Tidak berzina, tidak mencuri. Mereka berjanji tak akan buat perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar. Jadi kita pun gitulah. Kita mesti menjauhi akhlak yang keji, akhlak yang keji. Akhlak yang keji ni perkara-perkara mungkar lah. Mencuri, mengata, memfitnah, dan macam-macam lagi. Banyak perkara yang keji tu. Maka kita kena jauhi. Seterusnya, iktibar yang keempat. Membina perpaduan dan kasih sayang, iaitu tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Kita perlulah sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia. Kita manusia ni mesti bersatu, berpadu dan ada kasih sayang. Tu orang Islam, agama Islam mengajar kepada kita supaya berkasih sayang. Kita semua ni asal daripada Nabi Adam belaka. Tak kira lah. Warna kulit kita ni putih ke, kelabu ke, hitam ke. Kita semua ni asal daripada Nabi Adam belaka. Kena berkasih sayang lah. Kena menghormati. Kena melakukan keadilan kepada manusia. Jangan kita melakukan fitnah. Zaman sekarang ni zaman fitnah dia. Macam-macam berlaku. Jadi kita kena beringatlah. Jangan kita yang menjadi ejen yang membawa fitnah. Kena beringat. Siapa satu berita kena tapih dahulu.
Berita ni benar ke, berita ni salah. Kena tapih dulu. Jangan kita jadi ejen fitnah. Dan pembunuhan. Pembunuhan ni banyak lah. Kalau kita tengok kes pembunuhan, tiap-tiap hari berlaku. Nampak tu. Jadi kita kena jauhi daripada fitnah dan juga pembunuhan. Kemudian seterusnya dia kata, menunaikan janji suatu kewajipan. Kita perlu membina peribadi mulia dengan meneladani masyarakat Yathrib dalam perjanjian Aqabah. Jadi kita ni kena tunai janji lah. Kita berjanji kepada Allah, kita berjanji kepada Rasul, kita berjanji kepada ibu bapa kita, kita berjanji pada diri kita, maka kena tunai lah. Kena tunai. Kemudian kita kena bentuk peribadi yang mulia. Biar diri kita ni menjadi peribadi yang mulia. Kita kena hias diri kita ni dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Dan kita kena buai daripada diri kita sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji. Jadi menunaikan janji suatu kewajipan, kita perlu membina peribadi mulia dengan meneladani masyarakat Yathrib dalam perjanjian Aqabah. Yang mana masyarakat Yathrib ni mereka menunaikan janji mereka. Janji yang mereka ikrar semasa perjanjian Aqabah pertama dan semasa perjanjian Aqabah yang kedua, mereka tunaikan. Jadi nak ayatnya, pentingnya kita menunaikan janji. Seterusnya, sekian, terima kasih. Habislah. Tu tajuk kita dalam bahagian sirah. Ni kita baca ni adalah bahagian sirah, iaitu kita belajar sejarah Nabi lah. Sejarah riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Rasulullah lahir sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian seterusnya, nota yang Ustaz buat ni awak boleh ambil, awak boleh tengok dalam Google Form yang Ustaz buat. Ustaz akan beri pautan dia. Awak boleh tekan, awak boleh tengok di situlah bahagian nota tu. Ustaz bagi nota yang Ustaz buat ni. Kemudian dalam Google Form juga awak dikenaki jawab beberapa soalan lah. Ataupun disebut sebagai latihan pengukuhan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini dapat melekat di hati kita. Dapat kita ambil pengajaran daripada peristiwa besar yang berlaku ni. Peristiwa perjanjian Aqabah pertama dan yang kedua ni di antara peristiwa besar yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang kurang, apa yang lemah tu daripada kelemahan ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.